Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa syirik berlaku? Kenapa wujud kepahaman nak suruh Allah seru wakil? Dia punca daripada meta agama yang tidak menepati cara hak sebenar, iaitu luar asbab wahyu saja. Perkara luar asbab ni yang boleh kata Allah Nabi ya. Kalau sahabat Nabi penghayatan, sahabat tak faham, dia tak buat lagu kita faham ni. Dia sahabat ni penghayatan, cara penghayatan wahyu. Dakwaan tak ada sahabat. Sahabat tak ada jenis mana-mana. Sebab tu sahabat ahli syurga. Sebab tak ada sifat memandang pada sahabat. Dalam beragama tak ada. Sahabat dia tidak mendakwa, dia menghuraikan dakwaan yang sedia ada. Sebab tu kalau tengok dari sudut amalan, kita tengok Nabi dan sahabat Nabi. Wujudnya perbezaan mazhab ni atas sebab perbezaan sahabat sebenarnya. Wujud perbezaan mazhab ni sebenarnya belakang dia sahabat. Jadi selama mana ada belakang sahabat, selama itulah amalan itu sah, bukan batil. Tapi kalau tak ada belakang sahabat, batil. Ya kaedah dia. Sebab tu kalau ulama-ulama mazhab kita, contoh Syafi'i, dia keluar kitab, setiap hujah mesti sandar dia sahabat. Setiap hujah sahabat. Sebab dia tahu bahawa kalau tak ada belakang sahabat, tak ada apa. Orang tolak gitu je. Semua, sama ada dia seorang yang bermazhab Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, semua faham. Segala hujah kalau berkata amalan ni mesti bawa hujah sahabat. Kalau tidak, gitu ya. Sebab kalau bukan Allah, bukan Nabi, bukan sahabat Nabi, pendakwaan tidak diterima. Jadi ulama-ulama selepas mereka ni yang telus, yang jujur, hanya sekadar mengulas saja, bukan mendakwa. Sebab tu maksud ulama pewaris Nabi ni hanya mengulas saja. Kalau kita betul-betul tengok, kita start tengok cara ulama-ulama hadis kan, ulama-ulama fiqh, kita akan nampak telus. Tapi di sebalik ramai yang telus tu, kadang-kadang ada yang bengkok. Bengkok tu menyebabkan jadi sampai tahap tak jelas kita ni. Jadi kalau kita balik kepada meta asal, iaitu dakwa-dakwa luar asbab ni wahyu je boleh, maka kita bolehlah cek benda tu adakah betul atau salah. Masalah tak boleh. Masalahnya apa tu, bila kita tak mampu, maka kita tak boleh nak bezalah mana betul mana salah. Jadi orang Yahudi dulu, dia mendakwa benda ni halal pada haram, benda ni haram pada halal. Mendakwa halal haram ni wahyu je boleh. Nabi bukan menetapkan, Nabi hanya baca, menyampaikan apa yang Allah tetapkan. Nabi cuma sampai saja benda ni halal, benda ni haram. Kalau bukan Nabi pun begitu juga, hanya sekadar menyampaikan saja. Mendakwa tak boleh. Di isu dia mendakwa barang luar asbab. Ittakhadhu, mereka mengambil secara buta tuli segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh ahbarahum, rabbi mereka. Siapa dia? Ahli ibadat, orang alim kan? Orang alim. Ahbar, orang alim. Ruhban, ahli ibadat. Arbaban,
Jadi datang orang Yahudi jumpa Nabi, kita tak pernah puja ulama kita, tak pernah menjadikan ulama jadi Tuhan. Kenapa ayat ni kecak lagu ni? Tak pernah puja ulama kita, tak pernah menganggap ulama kita Tuhan. Nabi kata, bila kamu ambil apa yang mereka tetapkan secara bertulis tanpa hujahan wahyu, itulah maksud arbaban. Kan? Jadi contoh tak? Ustaz Razali kata, sampai tahap kita ingat Ustaz Razali kata ni wahyu dah. Arbaban lah. Sebab tu setiap ustaz mesti ada belakang dia apa? Wahyu kata. Ustaz tu sampai saja. Wahyu kata. Lepas tu kita jangan ajar ustaz kata. Lama-lama jadi arbaban lah. Dah biasa kalau orang tanya kan, ustaz kata. Sebab tu kalau orang teliti kan. Ustaz kata. Betul. Kalau kita teliti kan, tengok metode ilmiah. Pandangan ni lagu tengok mufti wilayah. Cara dia ilmiah tu. Tuhan nak ilmiah. Ilmiah ni setiap percakapan mesti ada sadaran. Ilmiah. Mana boleh saya kata lagu ni maka ini betul, tak boleh. Setiap cerita pun mesti ada sadaran, rujukan. Itulah yang seharusnya. Contoh kalau kita tak buat tesis, bawah sumber tak ada, rujukan tak ada, standard tesis tu apa nilai dia? Agama gitu ya. Gitulah nilai agama. Agama ni kalau kita cakap tak ada rujukan, tak apa nilai. Orang yang mahir buat ilmiah ni, dia akan faham. Tak ada nilai apa. Kalau mengatakan kita nak sadaran daripada mana? Siapa kata lagu ni? Satu negara-negara yang maju dah suruh ilmiahnya. Kalau ada orang karang kitab yang timbul isu tak adalah, dia akan panggil, dibicarakan. Kan? Mu cakap lagi ni ambil mana? Malah ada cerita. Sampai keluar sidang mahkamah lepas tu, kami mendapati penulis kitab ini tidak dapat menjawab 13 soalan. Gitu. Mana boleh kodang-kodang tulis? Mesti ada rujukan. Dia dari mana? Mu kata lagu ni sandaran kepada dia. Mana dia tak tuduh selalu. Dia panggil. Dia tanya. Dia bagi peluang untuk cakap. Enggak senang agama ni. Tu kata agama ni kalau kita faham, macam duduk mahkamah. Macam duduk mahkamah. Mahkamah ni kita kata benda betul sebab kata saya kata betul. Gitu ke? Tak. Orang nak tengok bukti. Dan bila betul akidah, bukti dia Quran. Ini adalah betul sebab Quran kata betul. Kena terima sebab kalau kita orang Islam kena terima dah Quran kata. Hak ni kalau luaran Nabi, sahabat Nabi, dia punya neraca dia. Tak boleh kita mana-mana, tak boleh. Mau kata lagu ni, sila bagi sadar awak. Lagu tu baru kita nampak hebat agama ni. Kalau kita terima tanpa sadaran, itulah arbaban. Itulah arbaban. Jadi orang Yahudi kata, kita tak ada menjadikan ulama kita Tuhan. Dah kamu ikut tanpa ada sadaran tu, arbaban lah. Halal ni dalam asbab ke luar asbab? Benda ni halal. Luar asbab, luar asbab. Mesti wahyu kata halal. Mana boleh ustaz kata halal? Tak boleh. Tak boleh halal kalau ustaz kata halal. Kan haram. Haram ni dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab. Kena wahyu kata. Nabi ialah Nabi, wahyu beritahu kat dia sampai kita. Bukan dia tetap. Dia tunggu sampai je. Tapi cara tegas tu kan dia sampaikan kan. Apa ada ni? Tapi jangan tak kata. Dia lama-lama bila kita ajar lagu tu kan, kita akan selamat. Sebab kita jenis orang yang tahqiq dalam beragama. Tahqiq dia panggil. Dalam surah sebelum ni, surah Al-Anfal ni, dia ajar kita tahqiq dalam beragama ni pasti. Betul salah. Benda ni amal akidah ni betul salah. Pemahaman ni betul salah. Kan? Perhalusi Ustaz tahqiq. Tahqiq ni makna kita siasat. Sampai kita perhati. Siasat ni. Sampai kita perhati. Kita perhati sebab hak ni memang confirm. Sebenarnya walaupun sikit kita perhati, lebih baik daripada banyak kita tak tahu mana, tak tahu punca. Dah sikit je beramal, hak perhati, hak lain tak ada. Lebih baik daripada banyak tak tahu mana, tak tahu punca. Mana susah dalam cari hak perhati tu pahala dah.
Susah nak cari. Satu pahala tu besar dah. Sebab sungguh kita nak cari macam cari madu asli lah. Ya, ya, ya. Kan? Kan? Madu asli, madu campur, madu sintetik. Nak tanya Ustaz Ashraf. Suka kita, dia tahu. Oh, kita tahu madu sintetik. Saya tahu. Rupanya dia faham juga. Dia jual madu. Kita ingat bahasa sintetik ni bahasa Melayu. Ya, ya. Ingat orang Arab tak tahu. Rupanya dia tahu juga lama dia Malaysia dah. Jadi agama-agama sebelum Islam ni punah kes metod lah. Cuma kuatnya Islam kita ni, umat akhir zaman ni, dia dijaga oleh sanad. Sandaran, sanad. Sanad mana ni? Makna benda ni, dia sudut sanad dari mana? Asli ke, tulis ke, ataupun palsu. Ada isu lah ni, bunyi-bunyi macam orang Kelantan. Anda sebut nama orang tu, tapi dia video, ada rakam video. Jangan saya buat FB. Anda kena hurai sikit lah. Dia jual kayu. Dia kata kayu ni tak boleh jual lah kat Malaysia. Bukan kayu kokar. Dia lebih sikit, ada sikit. Kayu kokar tu sesat dah. Dia kata kayu ni, dia kata tumbuh tepat tapak kaki Nabi. Waktu dia jual kat Malaysia lah. Jual mahal tu. Tengok. Kita kata dah. Kalau tak stok, ada start mula. Makna tempat kaki Nabi pijak tu tumbuh. Tempat lain tak tumbuh. Jadi kayu ni dijual pula. Dia kata mahal ni. Berkat dia. Bunyi-bunyi Kelantan tahu ada. Bayangkan kalau kita tak ngaji tajuk lu asbat dalam asbat dia kan. Beli kita. Kayu kokar beli dah. Betul tak? Makna kita dah buat mana masyarakat kita. Bayangkan. Tak beli belakang tu. Dia sebut-sebut tu bukan beli. Mana ni masyarakat kita tak jelas lagi. Isu akidah tak faham lagi. Bukan kayu kokar. Dia kata kayu ni dia panjang dia kata. Dia kata nak bawa bari ni daripada nak lepas daripada apa tu? Nak lepas daripada sedang ni nak orang Saudi tahan ni. Ibarat orang Saudi jaga semua dia kata. Dia set orang Saudi kan tak suka benda-benda ni. Anda ingat masa sembang dekat dalam masjid lah. Sembang dalam masjid satu orang ni. Kita duduk ngantuk-ngantuk dia main kita. Sebab sekali dia sembang kita. Tapi sekali dia keluar lah tajuk tu, ada kata, dia terpaksa dia tahu ni. Sengat nanya ke dia pula. Dia cerita, tak masjid ada sengat. Lepas tu ada tutup sikit, kita nak balik dah. Dia cerita dia, ada orang jual dekat Mekah tulang unta. Kita kata luar asbak kan. Luar asbak ni kalau kajian kata tak apa. Dia kata tulang unta ni khasiat dia boleh, kalau kita minum air dia boleh boleh rawat penyakit gout. Kita ngaji dah kan. Benda ni kena masuk makmal. Kena makmal kata. Kalau makmal kata boleh. Makmal kata tak boleh. Dalam asbab kata. Tapi kalau dalam asbab tak boleh keluar kenyataan, maka dia jadi luar biasa. Syirik besar. Faham tak? Sebenarnya bila kita mengaji, kita pun tak kena tipu. Tapi dia jual mahal tu. Sebab dia kata lagu tu, benda-benda tu dia kata boleh ubat gaut. Makna kalau harga 1,000 orang beli. Tapi kalau kita ni sayang duit, lepas tu kita toksir barang-barang jenis lagu ni kan, takut kena tipu. Selamat duit kita. Tapi kalau kita jahit, beli dah. Kita ada duit banyak, cuma penyakit gaut tak nak ubat. Contohlah. Beli pun kita gaut dah. Anda beritahu dekat pakcik dia kata, tak boleh. Dia lama-lama bila kita try, kita percaya. Bila percaya akidah. Dia tak boleh. Kalau kita boleh sandaran kepada makma saja. Makma keluar, makma buat keluar yang baru boleh. Kita pegang kata-kata tu. Kalau makma tak keluar, tak boleh. Kalau bukan makma, wahyu kata. Adakah wahyu kata? Adakah makma kata? Kalau tak makma, wahyu. Kalau tak wahyu, makma. Dua tu je. Kalau tak ada dua-dua, syirik kan? Macam akar kayu, kita kata akar yang baik ubat. Tak apa, kalau makma keluar kata lagu tu, dia bukan akidah lagi.
dan dia dibenarkan, dan konteks perubatan semua lagu tu. Hak kita makan ubat tu, siapa kata baik? Hospital kata. Tak apa. Tu kita makan ubat tu. Tak siap juga. Yalah, dari sudut akidah dia tak masalah sebab keluar kenyataan dah. Sihat nombor 2, mak-mak buat keluar kenyataan. Mungkin Tuhan nak uji kita, tapi dari sudut akidah tak ada kaitan, tak masalah. Mana bila mak-mak kata hak ni ubat contoh, kita makan, kita guna ubat tu. Dan kalau tak ada sebab, tak masalah. Mak-mak buat keluar. Sembuh tak sembuh tu rezeki kita lah. Kan? Bukan urusan kita. Tapi dari sudut akidah tak dah. Tak masalah. Bila mak-mak buat keluar. Tapi kalau mak-mak tak buat keluar, wahyu buat keluar. Adakah wahyu kata? Tak ada pula. Madu lah. Madu tak salah. Tak ada lagi. Ustaz, dalam batu saudak tu Ustaz, ya ada dalam ni je. Ada, tak apa. Batu sahih kan. Tak apa. Dia guna tu. Dia sudah habatus saudak ni terbaik Mesir ya. Asal Syarah kata. Kita tak tahu Arab kata. Dia kata negeri banyak banyak negeri kat Arab kan banyak keluar. Dia kata terbaik Mesir. Kalau dia kata lagu tu, kita akui sebab dia bahagian dia, bidang dia orang Arab dia tahu. Memang betul Mesir terbaik lah. Dia kualiti kan. Zaitun ada negara dia kualiti. Kita tak boleh nafi benda tu. Dia ada negara dia. Habatus saudak ada negara dia. Kan? Dia ada negara dia. Minyak madu pun ada negara dia. Macam minyak madu Yaman ada orang kata bagus juga. Wallahualam lah. Kalau kita ni mana tuan lah, tak ada. Mana tuan? Atau madu kelulut. Kita pernah kita nak faham madu ni tu lebah ni hak lebah kita faham tu lah. Sekali orang kata kelulut tu lebah kan, kita macam jadi macam tak ngaji lagi betul lebah ke Ada lebah. orang kata gitu lah. Anak sendiri Kita kan tahu kali dekat Kelantan ni kan. Dulu kan orang kata madu lebah. Tak pernah kau kelulut, tak faham istilah tu. Orang je tanya apa tu Mardi kan. Abang Rahim kan tanya. Madu juga ustaz, madu dia macam jenis, madu yang dia kata lebah ni macam jenis. Baru kita faham. Jadi istilah sains lebah juga sebenarnya. Cuma kita panggil kelulut. Nak cek kau kelulut tak sakit dia pun lebah. Itulah. Kau tengok dia punya sarang dia dalam dia tu beza kan. Lebah kan dia buat bentuk lagu tu kan. Min dunillah, selain daripada Allah, wal masih. Dan Masih Ibnu Maryam. Ini orang Kristian lah kan? Dan tidaklah mereka diperintahkan untuk memuja, menyembah, menyeru Allah saja. Memuja, menyembah, menyeru Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida. Allah yang satu. La ilaha illahu. Tiada ilah yang berhak disembah, diseru, dipuja melainkan Dia. Subhanahu, Maha suci Ia dari apa yang mereka syirikkan. Jadi sebenarnya Tuhan ajar kita, ulama ni, orang soleh ni, Nabi ni, kita jangan letak lebih daripada wahyu. Lebih daripada wahyu tu puja lah. Lebih pada wahyu puja. Seperti wahyu baru-baru puji, baru tak apa. Yuriduna, mereka menghendaki. Apa tu tajuk baru Yutfi'u nur Allah. Mereka menghendaki memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Sebab mereka nak bagi laku hak mereka. Sebab tu kita tak boleh jaga selain pada Allah dan Nabi. Nanti kita akan angkat hak kita. Jadi bila ada yang bersayang kita marah.
kita cuba nak padamkan. Lepas tu jangan aja angkat hak bukan Allah dengan Nabi. Sebab kita akan angkat hak tu, kita betul hak ni. Angkat hak ni, kita betul hak tu. Bila kita angkat hak ni, kita tak suka hak yang kita nak angkat ni turun, hak kita tak angkat ni naik. Patutnya kita angkat dulu hak ni, Allah dan Nabi ni. Betul tak? Kalau kita jajah hak lain, mana kita betul hak Allah Nabi. Bila kita betul Allah Nabi, kita nak, bila ada orang nak bernaik Allah Nabi, kita tak suka, kita cuba nak padamkan. Dia otomatik dah. Tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Kenapa sebut cahaya? Sebab wahyu ni barang yang dinampak oleh guru dan murid. Cahaya ni jelas. Barang jelas. Barang jelas. Barang mimpi cahaya tak? Barang mimpi cahaya tak? Sebab barang mimpi bukan cahaya. Sebab apa? Sebab siapa yang nak meyakinkan bahawa dia mimpi? Sebab mimpi dia seorang nampak. Orang mana tahu. Sebab tu mimpi tidak boleh jadi hujah dalam agama. Kan? Tak boleh jadi hujah. Kita amalan kita ni, tahu tak? Quran ni, walaupun Nabi ni mimpi dia wahyu, jaga dia lagi lah wahyu. Quran ni kuat punya kuat. Semua Nabi dapat wahyu Quran ni tidak melalui mimpi. Semua jaga belaka. Semua jaga belaka. Nak kata ciri agama ini ialah jaga, bukan mimpi. Bukan tidur, jaga belaka. Tidur mimpi, tidur Nabi ni wahyu. Tapi Quran ni satu huruf pun semua Nabi dapat secara jaga belaka. Nak beritahu apa? Ciri agama ini. Ciri agama ni dia jaga. Tapi bila kita jahil wahyu, barang yang barang mimpi cuba nak lawan barang jaga. Barang mimpi nak lawan barang jaga, mana boleh? Kan? Barang mimpi kita tengok dulu seperti wahyu ke tak. Kalau seperti baru boleh pakai. Tak seperti mimpi ni dia boleh dua lagi. Boleh jadi betul-betul bila menepati wahyu, salah bila tidak menepati wahyu. Tapi bila kita tak kaji wahyu ni, mimpi ni memang wahyu dah. Jahil ni pasal kita kan. Ustaz, Ya. kalau kita sembahyang istikharah kan, ada juga dibagikan hamalan mimpi kan? Maulana kata bukan sunnah nak tunggu mimpi. Sunnahnya istikharah ni bukan kita tunggu jawapan daripada Allah Ta'ala. Kita buat saja. Lepas tu jadi tak jadi sudah. Tu bentuk atas betul. Kena faham molek, Bila kita nak barang ni dapat satu benda yang wahyu janji, kena menepati wahyu. Tunggu mimpi tu sama ajalah betul. Takut-takut bila tunggu mimpi, cara bukan wahyu, bila kita buat cara bukan wahyu, sabotah. Dia bukan tunggu cerita dia. Kita istikharah saja. Lepas tu hak kita berkenan buat, kita buat. Lepas tu jadi tak kisah. Tu je. Bukan tunggu mimpi mahal. Bukan gitu cara dia. Bila kita tunggu, sebab itu bukan cara wahyu. Bila kita buat bukan cara wahyu, syaitan boleh sabotah. Kita buat je. Mana kata? Kita buat je. Kalau jadi dia sudah. Mana itu cara isyarat betul. Bila kita buat cara bukan wahyu, sabotah syaitan masuk. Kita tunggu mimpi, jawapan mimpi ya. Sabotah masuk. Buat ikut dia. Buat semaya sekarang serah pada Allah. Tu kalau mendapati wahyu, syaitan tak boleh sabotah. Bila tidak mendapati wahyu, sabotah. Lepas tu kadang-kadang orang datang mimpi. Gini ya. Tapi memang kadang-kadang tak istikharah pun mimpi datang dalam bentuk dipanggil dalam surah Yunus ada ni kita mengaji. Bila kita rajin buat benda-benda yang wahyu suruh, dia akan datang pertolongan dalam bentuk mimpi. Macam Maulana kata macam orang nak kahwin, tiba-tiba tajuk bab kahwinan keluar dulu dia. Dia macam memudahkan. Dia macam membantu. Dia bukan
Dia bukan lawan wahyu, menepati wahyu. Dia ada jenis cara lagu tu. Dia bagi tafsir. Tapi tengok juga, dia berlaku kerana kita buat secara istiqamah barang-barang yang wahyu suruh berlaku dalam bentuk mimpi kadang-kadang. Untuk bagi kekuatan kepada kita buat benda tu. Hari ni Maulana pernah hurai dalam Hujjatullah Balighah. Baju kahwin ni. Kami dua ni. Jangan buka tajuk tu, susah nak hurai. Nak hurai payah. Apa dia? Balik lah. Ha? Tidur. Tidur. Apalah. Ya kan. Tidaklah Allah enggan melainkan menyempurnakan. Allah enggan melainkan menyempurnakan cahayanya. Mana Allah enggan, dia terjemah apa? Allah menolaknya. Menolak apa? Menolak ucapan-ucapan mereka tu. Tolak. Enggan ni tolak. Mana usaha untuk menaikkan selain pada wahyu Allah tolak. Sebab ada orang cakap Allah tolak. Yang Allah sampai ialah ucapan tu. Hak ganggu ada, kacau daun ada. Hak cakap ada. Akhirnya benar hak cakap. Hak kacau daun kalah. Tuhan suruh cakap ya. Walaupun dibenci, Allah menyempurnakan cahayanya, iaitu kalau Allah kalau Nabi. Walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafirun. Sebab tu kalau kita rasa tak berlaga angin dengan wahyu ni, bimbang ni, dalaman kita betul ke salah. Hak yang tahu kena cakap. Orang terima tak terima nombor dua. Sebab kalau tak cakap kena dia pula. Lek tolak tu kena check akidah. Takut-takut tak betul ke apa. Sebab benda ni tak tahu dalaman kita. Rasa tak berlaga angin ke. Dia kena check betul. Maulana hurai. Mana kalau kita tak rasa berlaga angin, rasa macam tak berkenan, rasa macam betul, dia bagi apa? Ada tak puasa angin. Ha? Yang wahyu ada ustaz gitu. Ada. Kita kena dengar ngaji habis, adalah benda yang tak menyalahi kita. Kan? Bukan menyalahi wahyu, menyalahi kita aja. Yang kita. Dia orang telus tak faham. Orang tu kenapa? Wahyu beres, dia telus tak faham bang. Kita orang telus tak faham. Orang bengkok dia kan ada rasa. Orang telus kenapa tolak dah wahyu kata lagu tu? Contoh Nabi, contoh tak? Orang bengkok lain jangan. Contoh kalau orang bengkok, kalau kita terang tajuk kayu ni, bangun dia, tak mari dah kelar ni. Kayu dia ni penjual kayu tu, contoh tak? Dia tukar jual, ambil sikit jual kayu tu. Ada kayu lepit dia sah. Kita beritahu tak boleh jual kayu tu. Belakang esok tak mari dah kelar. Merah lalu. Memang dia barang bukan wahyu ni racun. Dia makan tuan. Bila kita jaga barang bukan wahyu ni racun, makan tuan. Tuan tu jadi tak seterima benda tu. Isu dia kacau dunia dia ya, bukannya pada hakikat dia tolong akhirat dia. Tapi dia tak nampak tolong akhirat dia. Hak dia nampak kacau dunia dia. Kita percaya ada kayu kokak simpanan dalam beg tak kena sihir. Bawa kayu dalam beg. Bocor orang sia. Tak apa benda lepas tu apa. Beg tak kena kacanya. Kita kat sini tajuk ni kita mudah cakap, orang mudah terima. Tapi kalau negeri lain, Indonesia, jangan. Mistik dia kuat. Kita ni ada orang beritahu tak? Kenapa Dr. Zakir Naik dipilih Malaysia? Padahal negeri lain banyak. Ada orang kata lah, kita tak bukan nak angkat diri kita. Dia kata orang Malaysia, orang Melayu ni dia kata banyak orang telus.
benda-benda tak betul-betul ni memang ada orang telah. Tapi orang banyak guna kata kewarasan. Wahyu. Dia mikir-mikir sikit. Walau ada orang suka dia kat Malaysia ni, tapi nak kata kenapa dia pilih Malaysia tu, dia ada lah. Dia tengok perhati mana orang Malaysia ni telus. Tak ada bukan mesti tak ada. Ada cuma dia tak tubik lah. Dia nak ibarat macam mungkin kalau tubik masalah orang ni gegel pula. Bunuh. Huwallazi, dan dialah yang arsala rasulahu, mengutuskan rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyuzhirahu ala ad-din kulli, untuk memenangkan atas agama lain. Kepercayaan ni Allah bagi menang. Sebab apa? Sebab ciri agama metod, kalau kita ngaji metod agama kita ni, patut menang pun. Metod ilmiah. Ilmiah hanya ada pada Islam saja. Ke Islam benda ilmiah. Apa dia takut? Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrik. Sebab akidah syirik ni tidak ilmiah. Tak tahu punca mana biasa lagu tu. Tanya lebih sikit habis, bocor rahsia. Barang salah ni kan, siasat sikit habis. Tauhid ni dia barang jelas, barang ada sumber, barang ada sandaran. Dia bila Quran ni kekal sampai hari kiamat, makna dia kepahaman ilmiah Quran ni, wahyu ni, Islam ni sampai hari kiamat terjaga. Kerana Quran terjaga, ilmiah terjaga. Syirik ni tanya lebih sikit, bagi hujah wahyu tak ada, bocor rahsia kan, tak jelas. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, jadi ajar barang punah ni, ajar barang punah ni kan, kenapa dia kata para rabbi ruhban maka harta manusia? Kenapa dia kata lagu tu? Bila kita ajar barang punah, hak kita makan tu haram kan. Bila kita ajar barang punah, barang tu barang tak betul. Contoh, barang tu barang nipu, barang tu barang salah, barang batil, cerita tu salah. Dapat sumber tak? Dapat duit tak? Orang bagi duit tak? Mengajar dah bagi duit tak? Bila kita ajar barang salah, makna duit tu batil, duit suftun dia panggil. Makanan paling haram sekali. Tapi orang tengok, dia mengajar bagi duit ke dia. Orang segi zahir tak nampak haram, hakikat dia haram. Paling haram sekali. Sebab boleh merosakkan keturunan. Yahudi tu keturunan dia bunuh sebab dia ajar barang batil. Lepas tu kata barang batil dia makan tuan. Alamat dia bila mufti kata barang dia ni telah didapati salah kan, ajar barang salah, dia terima ke dia marah mufti? Tu makan tuan tu. Tu makan tuan. Dia mufti ni, dia nak kata salah ni, dia kena panggil, dia kena siasat, dia kena ada bukti, ada video, ada audio, ada tulisan. Kalau tak ada tiga benda ni, tak boleh nak kata keluar jangan, tak boleh. Bila orang lapor, dia akan hantar laporan. Waktu kita apa-apa kita mengajar ni kita kena ada bukti. Orang tertuduh ni, mana kalang-kalang saya yang pencanggahan wahyu, saya akan terima sebab saya tak sih canggah wahyu, kita nak ikut wahyu, nak ikut Allah ke Nabi. Saya tunjuk, kalau saya salah, awak kena tunjuk sebab saya nak selamat. Orang tu orang kita kena kata lagu tu. Salah kena beritahu sebab siapa nak canggah dengan Allah dan Nabi. Kan?
Maknanya kita telus awal lagi. Tapi bagi orang yang tak jelas ni lah, dia tak lagu tu. Dia tak lagu tu. Lepas tu kita kata kalau saya salah, tolong beritahu. Sebab kalau awak betul, awak kena beritahu. Tidak menyembunyikan kebenaran. Betul tak? Sila tunjuk. Sebab salah ni mana tak ada rujukan. Tak ada sandaran. Setakat ni ada kau tak ugut ustaz gitu. Ha? Setakat ni ada orang ugut ustaz gitu. Tak ada lagi. Ada tak itulah yang. Ada tak gila. Makna dia kalau kita kata salah, kita kena beritahu. Contoh tak? Kaedah. Tak siapa pun. Benar-benar kita kena cakap. Benda salah kita kena cakap. Salah kenapa? Tulisan kata salah. Salah. Quran kata salah. Salah. Nabi kata salah. Betul tak? Itu salah dan salah. Salah kita Allah Nabi. Masalahnya yang ada sesat ni, dia tak ada punca, tak ada sumber. Dia kata contoh wahdatul wujud Allah saja wujud. Nabi tak wujud kata. Fahaman wahdatul wujud Dia satu fahaman yang makna tauhid bersih dia lah. Dia kata itu tauhid. Padahal bukan bersih wahyu tauhid. Kita Islam memahami dua wujud. Wujud Allah sebagai pencipta, wujud makhluk sebagai Rabbil Alamin Rabbil Alamin. Rabbi Allah, Al-Alamin makhluk. Dua wujud. Tapi fahaman ni satu wujud. Ini satu fahaman yang cuba nak disebarkan ke Malaysia ni. Dan ni siapa yang kacak lagu tu kena sekat lah. Kan? Sebab fatwa kata masalah dah. Sebab benda tak ada sandaran, masalah pun. Kita kena ajar apa? Dua wujud. Rabbil Alamin, Rabbi Allah makhluk. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka menghalang dari jalan Allah. Bila mereka ajar barang batil, mereka tahu barang betul tak? Bila mereka ajar barang batil, mereka halang barang betul tak? Itu mesti berlaku. Bila kita ajar bukan Allah bukan Nabi, kita akan tak suka orang kecek Allah Nabi, tak suka. Sebab kita tak boleh ganggu hak kita. Betul tak? Bila orang tu dia nak menjaga hak wahyu, dia akan tolak kita. Kita akan tolak dia. Wahyu kena tolak kita. Orang mengaji wahyu kena pakai hak wahyu, tolak dia. Bukan dia tu bukan wahyu. Dia bukan wahyu, dia akan tolak wahyu. Tolak wahyu itulah wa yasudduna an sabilillah tu. Faham tak? Jadi kalau kita sebagai seorang yang mengajar, ajar bukan wahyu, bila orang kata barang ni salah, dia terima tak terima? Dia lawan. Atau sebelum kita jadi orang lawan wahyu, baik kita ajar hak wahyu. Orang tak terima tak apa. Orang wahyu tak terima tak apa. Tapi bila kita ajar bukan wahyu, bila orang betulkan kita, kita lawan. Baik kita angkat wahyu, orang tak terima tak apa, sebab kita angkat wahyu. Kan? Kalau salah, kena beritahu. Sebab kita tak sayang bukan wahyu, kita nak wahyu saja. Sebab angkat wahyu lah yang akan dapat jaminan ke akhirat esok, bukan angkat kita. Orang yang menimbunkan kunuz ni adalah harta timbunan, simpan. Dia zakat zaman Mekah lain, zakat zaman Madinah lain. Zaman Mekah ni lebihan je zakat selalu. Masa kat Mekah, makna maksud zakat lain. Madinah, hak kita sekarang ni zakat Madinah. Sebab hak Mekah tu masuk dah. Dulu bila lebihan harta, dia zakat. Kita tak boleh simpan. Dulu zaman Mekah zakat barang harta kita kita bagi anak kita, bini kita bagi dah.
Anak kita bagi dah. Hak jaga anak kita kalau dah bagi dah. Lepas tu ada lebih. Lebih tu kena infak. Wajib infak. Simpan tak boleh. Mekah. Sebab susah. Bila Madinah ni ikut nisab. Madinah macam kita sekarang ni Madinah. Ikut pada setahun jumlah kita sekarang ni kan. How kita ni. Hak sekarang ni kita hak Madinah. Hak Mekah masuk dah. Jadi macam mana Ustaz kata zakat ni disyaratkan Madinah? Kalau zakat asal, parok kita kalau zakat asal. Mana lebih harta tu kena infak. Wajib. Hak Mekah lagu tu. Ha? Sebab dulu kan susah. Jadi semua kena bagi dalam Islam. Kan? Semua wajib. Lebihan kena bubuh bagi Islam. Boleh pakai untuk bahagian hak yang kita boleh pakai untuk kita, hak yang kalau isteri kita lepas, anak kita lepas, lebih kena bagi ke Islam. Dulu masa zaman Mekah. Bila Madinah, sekarang kita ni hak Madinah. Dia ada cerita dia ni, tapi tak apa, dia cerita dia salah faham. Jadi bila konteks Madinah, kalau dah bila dah konteks Madinah, mana kita baca konteks Madinah, lepas hak Mekah masuk dah. Ni tak zakat konteks Madinah. Kalau konteks Mekah habis kita. Dan orang-orang yang menimbun az-zahab, emas, wal fiddah dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah. Tidak menginfakkan pada jalan Allah. Mana tak boleh zakat. Abashiruhum bi'adzabin alim. Maka berilah berita gembira kepada mereka azab yang pedih. Ini Dr. Basit ada huraian tajuk ni. Dia cerita kenapa dia kata dipanaskan. Yang cerita ni. Hari dipanaskan atasnya. Iaitu hari dipanaskan atasnya yuhma alaiha. Pada neraka jahanam. Fatukwa tu panggil mikwah. Ada mikwah. Bukan mikwah. Kan? Bukan mikwah. Mikwatun. Setrika. Disetrika. Dengannya, dengan setrika itu, setrika api neraka tu, gibahuhum. Setrika apa setrika? Lekat, bagi lekat apa tu besi tu ke muka tu. Tu setrika. Tu kuah ni rubuh lekat kat besi tu dekat muka kita. Dekat dahi tu. Tepek kan. Tu balik mana tak? Dibakar dengannya. Nya tu api lah. Api ni perempuan. Ha? Biha dengannya, dengan api. Ha? Oh, dipanaskan ke atasnya. Nanti. Bukan. Jangan. Nanti. Dia kata apa tu emas dan perak ni. Nya ni. Emas ni dia kalau tak panas. Emas ni kalau tak panas, rakit tak? Cair. Dibakar di atasnya, atas emas. Dalam neraka jahanam. Fatukwa biha, dan lalu dibakarlah dengannya itu. Kan? Emas tu disetrika pada dahi mereka. Kenapa sebut dahi? Lepas tu sebut lambung ni. Lepas tu punggung. Dia kata cara orang tolak zakat. Orang panggil zakat dahi dulu. Sebut zakat, dahi dia tu macam payah bahasa Kelantan ni. Tanda tak suka tu. Tu bahasa tanda tak suka. Lepas tu lambung dia kalih. Lepas tu tunjuk punggung. Jadi Allah serika atas kelakuan dia tu. Mana kalau kata infak kan, dia
dia punya dahi dia ni tak suka tu. Nampak dah. Lepas tu sebab tu tak tempat dia tak tempat palingan wahyu ni semua Allah setrika belakang sini. Lepas tu lambung ni kalih. Tunjuk punggung kan. Dengan punggung-punggung Allah setrika. Dalam tajuk dosa besar. Bukan halang simpan. Dia bukan sebab zakat kita zakat Madinah. Bukan halang simpan. Tapi bila cukup nisab kena keluar zakat. Kalau yang tidak boleh simpan sama sekali mutlak ni zaman Mekah. Zaman Mekah ni lebih harta kena bagi selalu, tak boleh simpan. Simpan ayat ni. Zaman Mekah. Zaman Madinah tak? Zaman Madinah lain. Dia ada cerita sahabat ni kan, dia baca ayat ni masa tu zaman ayat dia baca ayat ni konteks zaman Mekah, dia baca ayat ni kepada orang, jadi susah habis orang. Sebab dia tegah. Ayat ni konteks ayat Mekah, dia baca kepada zaman khalifah, jadi susah habis orang. Sebab kaya masa tu kaya, masa tu banyak simpan. Dia kaya masa Madinah. Sahabat-sahabat waktu tu semua pegang mahal Madinah. Tapi seorang sahabat ni dia pegang hak Mekah. Susah habis. Abu Zal kata salah cerita dia. Dia beza dengan Osman pun susah hati. Susah. Sebab dia punya pegangan dia. Tapi dia tak pasal orang, dia baca. Susah habis orang. Masa tu zaman kaya. Kita ni. Hada ma kanastum. Inilah apa yang kamu timbun, simpankan, tak keluar zakat. Li'anfusikum, untuk diri kamu. Fazuku, maka rasakanlah ma kuntum taknizun, apa yang kamu simpankan. Di ayat zakat ayat ni keluar. Dalam hadis Nabi, hadis riwayat Muslim, tidaklah pemilik emas maupun perak yang enggan membayar zakatnya kecuali pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lempeng ni. Lalu dipanaskan, kemudian dibakarkan dahi, lepas tu lambung dan punggungnya dengannya. Setiap kali menjadi dingin, maka diulangi lagi dalam sehari yang lamanya 50,000 tahun sampai diputuskan masalah di kalangan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya bilangan bulan, inna indata syuhur, indallah, bulan ni ada 12 bulan. Cuma yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni start pada asal dia zaman Rasulullah, tak ada lagi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ni. 12 bulannya. Bila start? Zaman Khalifah Umar. Cuma zaman jahiliyah mereka mana-mana tarik heret bulan ni biar banyak sikit, atau bulan ni biar cepat sikit, atas satu sebab. Bila mereka nak perang, mereka heret lagi biar lambat sikit lah, biar banyak sikit rejab tu contoh. Jadi lama-lama tak, bulan tu jadi lari waktu. Jadi bila lagu tu berubah dah syariat, tempat tak boleh jadi boleh, tempat boleh tak boleh, sebab lari waktu Mana 12 bulan ni di dalam ketetapan Allah, fi kitabillah. Daripada dulu lagi. Start daripada yaumah, hari Allah ciptakan langit dan bumi. Dalam 12 bulan tu ada 4 bulan. Bulan yang dipanggil
bulan yang iaitu bulan Rejab, bulan yang diharamkan untuk berperang, iaitu bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Bulan ini dinamakan bulan haram suci untuk memperkuat kesuciannya dan haramnya berperang di bulan itu. Syariat ni start dari zaman Ibrahim lagi. Arab Mekah ada terima. Dia faham. Jadi bukan yang kosong syariat Arab Jahiliyah ni. Dia ada pegangan juga. Cuma dia pada bandai dia ubah sini, ubah sini. Itulah ketetapan Allah yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Itulah ketetapan Allah yang lurus. Bulan dari bulan apa? Ha? 4 bulan. Bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Cuma masa ni start daripada zaman dulu sampai zaman Omar jadi khalifah, tak tahu mana satu. Mana hak nombor 1 bulan. Dia 12 tu tak tahu mana satu. Dia sebut lepas bulan ni, bulan ni, lepas bulan ni, bulan ni, lepas bulan ni. Tapi tak tahu mana hak 1, mana hak 2, 3. Bila start? Start zaman Khalifah Omar. Ada dah, cuma tak tahu mana satu. Mana hak nombor 1, 2, 3. Dan ni kita start Muharram Start Muharram ni sama start agama start ke? Tak. Khalifah. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu. Janganlah kamu menganiaya padanya diri kamu. Janganlah kamu ni mengubah-ubah. Buat ubah tadilah anak Mekah ni pada mandat tolak sikit biar bulan ni banyak sikit ataupun jadi dah sampai bulan haram 4 bulan ni dia ganjak sikit supaya boleh perang. Lepas tu lari waktu. Bukan masalahnya bukan waktu saja lari. Agama syariat tu jadi lari. Jadi mengubah syariat asal ni zalim. Waqatilul musyrikin, dan kau perangilah orang-orang musyrik kafah, semuanya. Kata-kata semuanya atau kafah boleh maksudnya semua orang musyrik atau kafir, dan boleh sebagai hal keadaan, yakni perangilah orang-orang musyrik dalam keadaan bersama-sama oleh semua kaum mukmin. Namun makna seperti ini masuk dengan ayat ayat surah Taubah 122 ni. Ayat jangan pergi perang belaka ni, seorang kena ngaji. Wa ma kana mu'minuna liyunfiru kafah. Ayat ni. Ayat tak pergi ngaji belaka. Sebagai ngaji, sebagai pergi perang kan. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Pada semua bulan. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, bahwasanya Allah itu bersama orang-orang yang jaga hukum. Bila kita juga langgar hukum, main langgar bulan, Tuhan tak akan menang kita. Kan? Okay, jaga hukum ni lah menyebabkan Allah bantu menang. Lagi lebih sikit. Masa dia berminat ni. Ubah-ubah ni, amalan ni, bila ubah-ubah, Tuhan nak ajar akidah juga. Amalan-amalan ni bila kita ubah, dia lari ke akidah juga. Dia akidah tajuk lain, amalan tajuk lain. Tapi amalan ni bila dia ubah, dia jadi tajuk akidah juga. Innaman nasi'u,
Sesungguhnya mengundurkan. Undur bagi panjang. Contoh dia nak perang lagi. Tiba-tiba masuk bulan Rejab lah contoh kan. Contohlah. Dia bagi panjang bulan tu bulan apa tu sebelum tu supaya boleh perang lagi. Ziyadatun fil kufri. Menambahkan kekafiran. Menambahkan kekafiran. Maksud dia bulan Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram adalah bulan-bulan yang dihormati dan dalam bulan tersebut tidak boleh diadakan peperangan. Tetapi peraturan ini dilanggar oleh mereka dengan mengadakan peperangan di bulan Muharram dan menjadikan bulan Safar sebagai bulan yang dihormati untuk mengganti bulan Muharram itu. Meskipun bilangan bulan-bulan yang disucikan itu 4 bulan juga. Tetapi dengan perbuatan itu, tata tertib di Jazirah Arab menjadi kacau dan lalu lintas perdagangan terganggu. Jadi umat akhir zaman, umat lepas generasi selepasnya nampak macam betul lah. Tak tahu mana. Tu bahaya barang ubah ni. Orang tak nampak asal. Kan? Yadhullu bihi orang yang disesatkan dengan pengunduran itu oleh orang-orang kafir. Orang-orang yang disesatkan dengan pengunduran itu, jadi mereka pun tak adalah. Mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan pada tahun yang lain. Yudallu bihi, dia kata salah satu yudillu, menyesatkan. Yudallu, disesatkan. Kalau yudillu, menyesatkan. Kalau yudallu, beratas, disesatkan. Dengannya mereka menghalalkan yuhallunahu, mereka menghalalkannya satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain. Jadi bila lari bulan kan, bulan ni halal pula, bulan ni haram pula. Wa yuharrimunahu 'am, agar mereka dapat menyesuaikan, liwati'u iddatama harramallah, agar mereka dapat menyesuaikan bilangan yang Allah haramkan. Agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Jadi berlakulah mereka menghalalkan yang diharamkan, mereka mengharamkan yang dihalalkan. Nampak tak? Bila bulan ni jadi hierarki, bulan tu haram dia kata halal, bulan tu halal dia kata haram. Kan asal dia bulan ni haram tak? Bila bawa pergi tempat yang haram dia kata halal, tempat yang halal dia kata haram. Jadi lagu tu. Bila jadi lagu tu, jadi punah je dah. Sampai tahap orang yang kemudian tak tahulah, tak tahu mana, tak tahu punca. Tu bahaya. Sampai orang lepas tu tak tahu hak asal mana. Jadi hak orang selepas ni, ingatkan hak ni asal. Kalau tak kaji secara kajian tahqiq, mana kita buat hak tak asal. Contoh tak? Tu bahaya. Siapa dia yang nampak indah, bagi nampak indah barang tak asal ni? Setan. Lepas tu agama kita ni dia ada sandaran. Kalau betul barang ni betul, sandaran dia mana? Tujuan dia nak basi barang bukan asal ni. Tidak barang bukan asal, orang kata asal. Barang asal dia kata bukan asal. Jadi lagu tu. Jadi kucak kaki habis agama ni.
Sebab tu setiap Allah ajar kita, setiap benda yang kita kata agama ni perlu ada sandaran. Nak jaga, tidak sekati. Siapa yang bagi nampak indah ni? Zuyyina lahum, dihiaskan bagi mereka syaitan amalan buruk mereka. Su'u a'malihim, amalan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.